yang lain. Okey, tangan kiri Fleming yang minggu lepas punya, tangan kiri Fleming, kita ada arus dan juga medan magnet, kita nak tentukan daya. Betul? Kita nak tengok daya ke atas, ke bawah atau ke kiri, ke kanan lah. Dan dia menyebabkan daya putaran. Okey, itu elektromagnet. Okey, ada arus, ada medan magnet, kita tentukan daya. Tapi untuk topik hari ini, iaitu aruhan elektromagnet, kita gunakan tangan kanan. So tangan kanan Fleming, dia punya 3 jari ni masih lagi sama macam tangan kiri, tapi bezanya kita guna kanan je. Dan satu lagi perbezaan dia, untuk aruhan elektromagnet, kita ada medan magnet dan juga daya. Tapi kita nak tentukan arah arus kita. Sama ada arus tu keluar ataupun masuk. Arus ke kiri ataupun arus ke kanan. Dia terbalik dengan yang kiri tadi Kalau kiri kita nak tentukan daya. Tapi kalau aruhan elektromagnet kita guna tangan kanan, kita nak tentukan arus dia. Okey. So apa itu aruhan elektromagnet? Okey, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang memang kita guna dalam kehidupan kita. Paling saya rasa paling semua orang tahu adalah dynamo basikal. Dynamo basikal tu kan, yang main lampu kat basikal kan. So bila kita kayuh, okay, kalau basikal yang dipasangkan dengan lampu lah. So kalau kita kayuh, dia akan mengeluarkan, lampu tu akan bercahaya. Okay, kalau kita kayuh lagi laju, cahaya dia akan lagi terang. Okay, so itu sebenarnya menggunakan konsep aruhan elektromagnet. So dari mana datangnya cahaya pada lampu? Sebenarnya itu adalah daripada kayuhan kita, dia akan tukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. So dia akan menghasilkan DGE ta'aruh yang menyebabkan mengalirnya arus aruhan. Okey, so untuk definisi aruhan elektromagnet, kita tengok dulu yang ini. Okey, definisi aruhan elektromagnet. So apa itu aruhan elektromagnet? Aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan. Okey, penghasilan DGE aruhan ataupun arus yang teraruh dalam satu konduktor. Okey, apabila ada arus yang mengalir dalam konduktor, jika terdapat perubahan flux magnet dan juga gerakan relatif. Okey, perubahan flux magnet ni apa? Perubahan flux magnet ni adalah apabila contoh kita ada magnet kutub utara dan kutub selatan. So kutub utara dan kutub selatan ni dia punya corak medan dia simple lah, kita tunjuk yang straight line kan. Okey, ini adalah medan magnet. Okey, so apa itu perubahan flux magnet? Perubahan flux magnet ni adalah medan magnet ini dipotong. Dia ikutlah, dia potong macam ni ke, dia potong macam ni ke, dia potong macam ni ke, dipotong lah. Ataupun macam ibarat kamu rentangkan satu tali tu medan magnet dan kita potong lah, kita potong tali tu. Okay, so itu adalah perubahan flux magnet. Maksudnya kalau untuk buat arus aruhan ni kena ada perubahan flux magnet, kena ada pemotongan flux magnet. Okay, perubahan ni kita boleh juga tulis sebagai pemotongan. Okay, kat sini pemotongan flux magnet. Sama lah maksud dia. Okey, kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. So tadi yang ini utara, selatan, ini ada medan magnet. So konduktor gerakan antara konduktor dan medan magnet. Konduktor tu adalah daripada dawai lah, dawai lurus ke, gelung ke. Okey, kalau contoh dawai lurus tu, kalau kita lalukan dekat tengah-tengah ni, kita lalukan dia. Kita potong dia. Kita gunakan dawai tu untuk potong medan magnet. So itu adalah gerakan relatif. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey, jadi untuk aruhan elektromagnet wajib ada ni. Okey, sama ada perubahan ataupun pemotongan flux magnet dan juga gerakan relatif. Okay, kalau ada gerakan tapi tiada pemotongan flux magnet, tak ada aruhan elektromagnet. Kalau ada perubahan magnet tapi tak ada gerakan, tak ada juga aruhan elektromagnet. Dia kena ada dua-dua ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh lagi supaya awak akan lebih faham apa itu aruhan elektromagnet. Okey. Okey, ini contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi yang ada elektromagnet. Dynamo tak ada rajah ni lah.
Okay, yang ini adalah generator. Siapa pernah tengok generator pasar malam ni? Biasa orang pasar malam dia nak hidupkan lampu kan. Dia akan hidupkan benda ni, dia tarik. Okay, dia tarik tu buat apa sebenarnya? Dia tarik tu adalah untuk bagi putaran, daya. So bila daya, ada daya, dalam generator ni ada magnet. So bila daya dengan magnet, dia akan menghasilkan aruhan elektromagnet. Jadi bolehlah ada DGE, ada lampu boleh menyala, macam itulah. Okay? Okay, dan yang ini pula adalah rangkaian grid nasional untuk tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang sampai ke rumah, ke kilang dan sebagainya tu, kita gunakan yang ini. Yang ini adalah transformer. Okay, transformer nanti awak akan belajar untuk selepas aruhan lah. Okay, dalam transformer kita menggunakan aruhan elektromagnet. Okay. Okay, so itu intro dia lah. Okay. So untuk part 21 menghuraikan aruhan elektromagnet dalam satu dawai lurus dan juga solenoid. Okay, ini dynamo, saya dah terangkan tadi dynamo. Okay, ini adalah rangkaian grid nasional. Okay, aruhan elektromagnet ialah penghasilan arus apabila terdapat perubahan medan magnet. Kita tambah sikit lah. Dan juga gerakan relatif. Dan gerakan relatif antara ini tulisan konduktor dan medan magnet. Kita tambah dua ni kena ada. Barulah akan berlaku aruhan elektromagnet. Okey. Perubahan medan magnet, gerakan relatif antara konduktor dan juga medan magnet. Okey. Perubahan medan magnet berlaku apabila terdapat pemotongan medan magnet. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita kena potong, kena melalui medan magnet tu, mesti terdapat perubahan arah medan magnet. Okey. Dan yang ketiga, terdapat perubahan magnitude medan magnet. Okay, sama ada magnet besar atau magnet kecil lah. Itu juga dikategorikan sebagai perubahan medan magnet. Baik. Next, kita tengok. Okay. Ni. Tak nak. Okay, yang ini Awak tak dengar kan suara dia kan? Tak dengar kan suara video kan? Tak dengar. Apa saya cakap. Okey. Sekarang ni kita ada galvanometer. Kita ada dawai. Yang warna hitam tu dawai. Dan yang warna biru merah tu magnet lah. Okey, so medan magnet merah dengan biru tu ditunjuk warna biru, garisan biru tu adalah medan magnet. Okey, jadi untuk arus-aruhan tadi dia kata mesti ada pemotongan flux magnet dan mesti ada gerakan relatif. Jadi apa yang tengah simulasi ni tengah tunjukkan adalah konduktor tu dia letakkan pegun dalam medan magnet. Okey, sekarang ni dia memang dah berada dalam medan magnet tapi dia pegun. So dia tak bergerak. Okey, kalau kita faham betul-betul maksud aruhan elektromagnet tadi, mesti ada gerakan. Tapi sekarang ni dia tidak bergerak. Okey, so bila tidak bergerak, boleh berlaku tak ataupun boleh terhasil tak aruhan? Tak boleh. So kalau satu lagi kita nak confirm kan, kita tengok pada galvanometer. Okey, galvanometer ini yang belah kanan tu. Itu adalah galvanometer. Galvanometer beza dia dengan ammeter biasa. Ammeter biasa kita punya pointers kosong start daripada belah kiri kan. Tapi galvanometer kosong dia dekat tengah. Jadi kalau jarum galvanometer tu dekat tengah-tengah, maksud dia sifar lah. Okey, dan tiada pesongan ataupun kita katakan tiada arus yang mengalir. So that's why bila dia letakkan konduktor dalam kawasan medan magnet, tak ada pemotongan flux, tak ada gerakan relatif, maka tak ada arus aruhan. So bila tak ada arus aruhan, tiada pemesongan lah dalam galvanometer. So obviously kita nampak lah tak ada arus yang mengalir. Okay? Boleh? Boleh faham tak? Okay, ini satu case. Untuk dia pegun. Maksudnya dia tidak bergerak. Okay, cuba tengok yang case kedua ni. Okay, yang ini dia gerakkan konduktor, dia gerakkan wayar hitam tu parallel ataupun selari dengan medan magnet. Okay? Okay, dia bergerak. Okay, dia bergerak kan?
Tapi dalam keadaan ini, dia tidak memotong flux magnet. Walaupun medan magnet ada dekat situ, tapi dia gerak selari. Dia gerak selari sama dengan medan magnet. Maksudnya dia tak potong lah. Tidak memotong. Okay, so bila dia bergerak selari, tiada pemotongan flux magnet berlaku. So bila tak ada pemotongan, tak bolehlah menghasilkan arus aruhan. So bila tak ada arus aruhan, pemesongan galvanometer pun tak ada. Dia still pada kosong. Okay, so tadi dia pegun, yang ini dia bergerak secara selari. Kedua-dua situasi ini tidak menghasilkan arus aruhan. Okay, kita tengok yang ketiga. Okay, kita gerakkan magnet. Okay, nampak galvanometer ada pemesongan tak? Ada kan? Galvanometer dia bergerak. Okay, so bila dia bergerak, maksudnya ada arus aruhan. Macam mana boleh ada arus aruhan? Sebab ada gerakan relatif dan juga ada pemotongan flux magnet. So macam ini baru boleh berlaku ataupun baru boleh menghasilkan arus aruhan. Okay, so sebenarnya dalam untuk menghasilkan arus aruhan ni tak semestinya kita gerakkan konduktor lah. Kita gerakkan magnet pun boleh. Mana-mana yang bergerak pun tak apa. Janji, dua syarat tu dia cukup. Ada gerakan relatif, ada pemotongan flux magnet. Okay? Boleh? Okay tak? Boleh. Okay. Okay, tengok ni dua keadaan ini dia menghasilkan pesongan. Sama ada dia gerakkan dawai ataupun dia gerakkan medan magnet. Okay, kita dapat tengok galvanometer tu pun dia bergerak. Okay. Okay, so kita try test. Okay, jika tindakan kalau pegang pegun, ada pesongan tak pada galvanometer? Tiada. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau kita gerakkan ke atas, ada pesongan tak? Ada. Gerakkan konduktor. Ada. Ada. Kalau gerak ke bawah? Ada. Ada. Kalau gerakkan sebelahnya maksud selari lah. Lari ke ataupun dia gerakkan kat luar Ada. ke? Ada. Tak ada. Okay, kalau gerakan lebih laju? Tak ada. Ada. Okay, gerakan lebih laju ni bila dia gerak lebih laju, pesongan tu akan lebih besar. Pesongan jarum galvanometer akan lebih besar daripada yang perlahan lah. Dia macam kayuhan basikal lah. Lagi laju kita kayuh, lagi tinggi arus aruhan yang dihasilkan, maka cahaya lampu akan lagi terang. Macam tu. Okay, cuma dalam yang ini dia beritahu gerak ke atas, ke kiri, ke kanan ke kan? Okay, yang ini kita akan gunakan, nak tentukan kiri kanan ni kita akan gunakan tangan kanan Fleming. Okay, kita menggunakan tangan kanan Fleming. Tangan kanan Fleming. Okay, so tangan kanan Fleming. Okay, so bolehlah guna jari awak tu. So 3 jari ni menunjukkan daya, medan magnet dan juga arus, sama juga FBI. Okay, saya tak nampak lagi kamera orang lain ni. Mana lagi? Saya nampak siapa ni? Dia dah perempuan je saya nampak. Okay, sebab saya nak tengok tangan awak ni, kita nak betulkan. Takut awak nanti jadi benda tangan tu jadi lain pula. Okay, so tangan kanan Fleming. Daya, medan magnet, arus sama juga FBI. Okay, kita tentukan medan magnet dululah yang paling senang. Utara ke selatan. So kalau tengok pada rajah, selatan kita adalah ke kiri kan. So kita tunjukkan ke selatan. Okay, and then untuk gerakan ke atas, so maksudnya daya kita ke atas. Okay, dapat arus ke mana? Arus keluar ke masuk? Apa tu? Apa tu ambil? Arus ke mana? Keluar ke masuk? Luar. Arus luar. Luar lah ataupun ke arah kita. Betul? Dapat tak? Ke arah kita lah. Luar kan? Nampak macam saya ni kan tangan? Jari hantu ni ke arah saya. So kalau awak buat jari hantu ke arah awak lah. Okay?
Okay, so maksudnya arus ni keluar. So bila arus keluar, kita labelkan pada rajah, kita buatlah aliran arus dia. Okay, arus keluar. So kita ikut pada dawai ni, arus dia keluar. Okay, dan dia pergi ke sana lah. Dia pergi ke sana. So dia pergi ke sana. Okay, bila kita dah tentukan arah arus, arus ni kalau pada galvanometer, arus ni ke kanan. Jadi, pesongan jarum galvanometer dia adalah berlawanan, bertentangan arah dengan arah arus. Kalau arus pada galvanometer tu ke kanan, jadi pesongan jarum galvanometer akan ke kiri. Okey? Boleh? So galvanometer akan ke kiri. So pointer galvanometer ni sebenarnya dia menunjukkan dari mana arus tu datang ataupun menunjukkan arah elektron. So ikutlah kamu punya pemahaman nak macam mana. Okey? Dari mana arus datang ya? Ke tangan kiri Fleming. Tangan kanan. Kanan. Kan saya kata aruhan elektromagnet menggunakan tangan kanan Fleming. Oh, okey. Jangan salah tangan. Salah tangan awak dapat salah jawapan. Okey, so ini kalau gerakan dia ke atas, so dikatakan si terpesong ke kiri. Okay, so jarum galvanometer akan terpesong ke kiri. Okey, macam mana dengan kalau dia punya apa? Okey, kalau dia pesong pula, gerakan ke bawah. Okey, katalah gerakan dia ke bawah. So kita buat jari utara ke selatan, so daya kita turunkan ke bawah. So kita akan dapat arus gimana? Gimana ni arus ni? Kalau nak cakap tu buka mic tak dengar. Ke dalam. Arus gimana? Ke dalam ataupun masuk. Okey, rajah saya ni kat sini. So saya buat rajah, so saya dapat arus masuk dalam gambar. Okey, so arus saya masuklah. Masuk, so kita punya arus ke sini dan dia pergi ke sana. Okey. So pointer galvanometer akan pergi ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Sebab dia berlawanan arah kan? So dia akan terpesong ke kanan. Ingat jarum galvanometer akan terpesong berlawanan arah dengan arah arus. Kalau arus pada galvanometer kiri ke kanan, so pointer jarum dia akan ke kanan, ke kiri. Kiri ke kanan atau kiri. Okey, so dia berlawanan arah lah. Okey. Dah awak tanya lagi? Tak ada lah, habis dah. Okey, so kita tengok ni. Ya. Kalau yang dia cakap apa gerakkan minit lebih laju tu maksudnya dia gerakkan minit macam ni lah? Dia maksudnya kan yang kalau macam ni konduktor tu kita turun bawah, kita naik atas kan. Yang ni kita gerakkan lagi laju. Gerakkan je lah. Kita tingkatkan hal laju gerakan rod tu. Macam kalau video ni kan, macam ni dia buat turun slow kan. Tapi kalau kita tingkatkan laju tu maksudnya dia buat turun laju-laju. Okey? So apakah yang berlaku? Apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer apabila dawai digerakkan ke atas dan ke bawah merentasi medan magnet? Okey, jawapan? Apa yang berlaku kepada penunjuk galvanometer? Jarum galvanometer. Okey, dia akan terpesong. Penunjuk galvanometer akan terpesong. Okey. So apa yang ditunjukkan oleh pesongan tu? So dia tunjukkan apa sebenarnya? Arus aruhan. Arus aruhan. Okey, so arus aruhan yang mengalir lah. So berpandukan pada keputusan eksperimen, bagaimana arus aruhan dihasilkan. Okey, so macam mana nak menghasilkan arus aruhan? Ada dua syarat saya cakap tadi. Pemotongan flux magnet dengan gerakan relatif. Okey, so apabila berlaku gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet, berlaku pemotongan medan magnet ataupun flux magnet. Okey, so dia tunjuk slow dah tu, tengoklah dia punya gambar macam ni. Okey, apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer apabila dawai pegun dalam medan magnet?
Ada pesongan? Tidak bergerak. Tidak berlaku. Pemesongan tidak berlaku. Okey, kenapa? Kerana Kenapa? Gerakan jawab. dia tak ada pemotongan. Tak ada rakan. Okey, good. Sebab tiada pemotongan flux magnet ataupun Tiada pemotongan. tiada gerakan relatif. Boleh juga mana-mana. Okey. Okey, apakah yang berlaku pada penunjuk gravita bila dawai bergerak selari dengan medan magnet? Ada pesongan ke tak ada? Tiada pesongan. Tak ada. Ada. dia ada pemotongan. Tiada pesongan kerana medan magnet selari dengan arah gerakan. So, tiada pemotongan flux magnet. Okey? Okey. Apa yang berlaku pada penunjuk jika dawai dibiarkan pegun tetapi magnet digerakkan ke atas ke bawah? Ada pesongan ke tak ada? Ada. Okey, ada. Okey. Penunjuk gravita terpesong kerana terdapat gerakan dawai dan berlaku pemotongan flux magnet. So, hubungkan gerakan rod kuprum yang mengalir. So, gerakan rod kuprum mesti bersudut tepat dengan arah garis medan magnet. Okey, yang ini secara mudah ni kita kata bersudut tepat lah. Tapi sebenarnya kalau kita buat eksperimen, dia potong ikutlah bersudut kecil besar ke, dia still ada pesongan juga sebenarnya. Cuma kalau bersudut tepat tu, pemesongan dia adalah maksimum. Okey, paling banyak. Okey, aruhan elektromagnet dalam solenoid. Okey, kita tengok ni. Okey, dia gunakan galvanometer yang tengah-tengah tu bukan bateri tu magnet. Okey. Dan yang warna kuprum yang dipegang warna apa coklat tu itu adalah solenoid. So dia gelung yang banyak kan. Okey, dia gelung banyak. So kita tengok apa yang berlaku. Dia sambungkan solenoid dengan lita pula apa? Galvanometer, and then dia akan masukkan magnet ke dalam solenoid. Okey. Saya tak pasti awak nampak tak jarum. Okey, nampak tak jarum galvanometer tu? Nampak. Saya takut awak nampak sama-sama. Dia ada pesongan kan? Bila dia masukkan, okey, pegun, magnet pegun, dia tak ada pesongan. Tapi kalau dia gerakkan, baru ada pesongan pada galvanometer. Okey, sekejap. Kita tengok sekali lagi. Kalau dia gerak perlahan, pesongan dia kecil. Kalau dia gerak laju, pesongan dia besar. Boleh nampak? Boleh? Okey. Boleh. Okey, yang untuk solenoid ni saya nak tunjukkan. Okey, kalau tolak magnet bar ke dalam solenoid macam yang dia video buat tadi lah. Okey, bila kita tolak masuk, ada pesongan pada galvanometer. Kalau kita pegang magnet bar pegun dalam solenoid, ada pesongan tak? Tak ada. Magnet bar dia tak bergerak. So tak ada pesongan. Okay, kalau tarik keluar, bila kita masuk tadi ada pesongan. Kalau tarik keluar ada pesongan tak? Ada. Ada juga. Okay, dia ada juga tapi arah dia bertentangan. Okay. So next, pegang magnet bar pegun, tolak solenoid pula. Kalau tadi kita masukkan magnet bar, sekarang ni kita gerakkan pula solenoid pergi ke arah magnet. Ada pesongan ke tak ada? Ada. Okey, pegang magnet bar pegun dalam solenoid. So tak ada pesongan. So kalau kita tarik, adalah juga Okey, dia sama macam dawai tadi. Okey, so okey, untuk yang ni saya lebih suka guna yang ni. Mana? Okey, yang ini kita gunakan hukum Lenz. Mana hukum Lenz? Okey, ini ada solenoid So sebelum tu kita tengok dulu hukum Lenz atau arah arus aruhan dalam satu solenoid yang disebabkan oleh gerakan relatif dengan medan magnet bar dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz. So hukum Lenz tu apa? Hukum Lenz menyatakan DGE yang teraruh dalam konduktor menghasilkan arus aruhan yang mana medan magnetnya sentiasa menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. So sebenarnya kita jelas kita tengok yang ni. Okey, kita ada solenoid. Okey, dalam solenoid ni untuk tentukan medan magnet ataupun kutub dan juga semualah kita gunakan genggaman tangan kanan. Yang ni kita tak gunakan tangan kiri framing tangan kanan kita gunakan genggaman tangan kanan. So genggaman tangan kanan untuk solenoid ni, ibu jari adalah kutub utara. Okey, yang ini adalah kutub utara.
So automatik yang sebelah sini selatan lah. Okay, dan 4 jari ni menunjukkan arah arus pada solenoid. Okay, so macam mana nak kita nak applykan dia? Okay, katalah ini saya punya apa nama tadi? Dawai. Okay, dawai. So bila saya genggam macam ni, maksudnya arah arus saya begini. Dia ikut arah 4 jari ni turun ke mana. Ataupun ikut kuku kita, 4 kuku ni ke mana. Okay, so kalau kita genggam macam ni, maksudnya lingkaran arus dia daripada dengan depan saya ni dia naik, lepas tu dia turun kat belakang. Okay, faham tak? Dia naik, dia turun ke belakang. Tapi kalau arus dekat, kalau kutub utara belah kanan, so kita pegang macam ni, kat belakang tu dia naik, depan dia turun. Okay, nampak? Nampak tak? Tak faham. Okay. Apa dia, Amir? Tak faham. Tak faham yang mana? Semua. Semua? Ya Allah, itu aku. Orang lain faham ke tidak? Amir cuba baca lah sikit. Saya tak nampak muka Amir ni. Dia duduk dalam gelap. Dia buka tingkap sikit ke. Cikgu duduk dari sekali. Okay. Okay, saya kena genggam benda sesuatu yang besar. Saya tak ada marker lah pula. Okay, genggam benda besar ni. Sekejap saya cari benda bulat. Ya. Tak ada lah benda besar. Abang, ambilkan ibu cawan tu bang. Muhammad Aiman Hakim. Cawan. Kosong yang kosong. Main sini. Besar sangat lah pula ni. Tak apalah. Okay. Macam contohlah ini satu silinder yang kita dah lilitkan dengan dawai kan. So bila kita genggam, okay, let's say kita kata kutub utara saya belah kanan. Belah kanan saya lah. Okay, kutub utara belah kanan. Awak boleh ambil apa-apa je genggam. Pen ke, marker ke, gam ke, okay. So bila utara belah kanan, kita kena make sure ibu jari kita yang belah kanan lah. Sebab ibu jari ni kutub utara. Kan? So kita genggam macam ni. Ikutlah awak nak genggam macam ni ke, awak nak genggam macam ni lagi. Ni ke atas, bawah. Tak ada cara lain lah. Macam ni je lah. Macam ni je lah kan? Okay, so kita genggam macam ni. Jadi, kalau kita nak bezakan dengan lukisan kita, okay, yang bahagian belakang lukisan dekat sini lah. Sebab kita tengok kat depan ni kan? Kita tengok depan ni. So, bahagian yang belakang, ini adalah naik. Sebab 4 jari kita ni naik. Kan? So, bila dia naik, dia akan turun kat depan. Boleh? Dia akan turun kat depan. Okay, jadi kalau contohlah rajah kat depan dekat slide ni, kita genggam dia punya ni macam ni. Jadi yang kita kena lukiskan arus yang depan. Maksudnya kita lukiskan dia turun bawah. Sebab 4 jari kita kalau bahagian depan ni dia turun. Okay? Boleh? Faham? Faham tak? Okay, kalau kita tukar. Sekejap. Okay. Sekarang ni kita ke utara belah kiri. So kita kena genggam, make sure ibu jari kita yang belah kiri. So sama ada awak genggam macam ni, ataupun awak nak buat macam ni ke, ikutlah janji ibu jari kita kat belah kiri kutub utara kan. Okay. So kalau pandangan depan kita, jari kita ni naik. Betul tak? Naik dan dia turun ke depan. Betul. Naik, turun ke depan. So kita lukiskan pada rajah kita, rajah slide tu adalah pandangan depan. So pandangan depan jari kita naik. Jadi kita punya arus adalah naik lah. Sebab yang ini bahagian depan. Yang bahagian belakang tu yang bahagian sini. Jadi kita tak nampak kan? Kita nak yang depan. Okay, siapa yang tak nampak? Saya. Tak nampak lagi Amir. Kanan. Okay, kanan. Okay, Amir pegang. Pegang apa tu? Okay, Amir pegang mic. Genggam. Yes. Okay. Sekarang ni awak pegang tu kutub utara awak belah kiri kan? So dia tak ingat kiri kanan dia. Okay. Kutub utara awak belah kiri. Okay, sekarang ni saya ikut cara awak genggam kan?
Awak genggam macam ni kan? 4 jari awak dekat depan tu turun bawah, betul? So, tapi saya tak nak yang depan. Saya nak yang menghadap kita. Bahagian tangan yang menghadap awak ni. Okey. So dia naik atas. Dia naik atas kan? Okey, so maksudnya dia naik, dia turun kat sana. Tapi kita nak, kalau dalam rajah, kita nak yang bahagian pandangan kita. Kita tak nak yang bahagian sini. Faham. Ni kalau depan-depan ni senang saya patah-patahkan tangan awak ni kan. Okey? So dah, boleh faham? Kedudukan jari yang penting sebab kita nak tentukan arah arus. Okey, so balik pada sini. Okey, so apa itu hukum Lenz cakap tadi? Itu lupa dah. Okey, hukum Lenz cakap tadi, penghasilan penghasilan arus aruhan medan magnet ni sentiasa menentang perubahan flux magnet yang menghasilkan dia. Okey. So let's say kita tengok dalam situasi ni kita kena tengok magnet yang masuk. Magnet yang masuk ke dalam solenoid bermula dengan kutub apa? Okey, katalah yang ini kalau ikut rajah ni dia tunjuk arah masuk dan yang masuk adalah utara. Okey, bila kutub utara, pastikan kutub solenoid ni adalah utara juga. Solenoid ni dia ada kutub. Kutub dia boleh berubah. Dia bukan magnet ni kutub dia kekal. Tapi solenoid ni dia boleh ada kutub tapi kutub dia boleh berubah. Okey, bila magnet yang masuk adalah utara, so kutub solenoid yang mula-mula tu pun akan jadi kutub yang sama, iaitu utara. So bila situ utara, sini selatan lah. Okey, kenapa kita nak kutub utara juga? Agak-agak siapa tahu kenapa? Kenapa dia akan jadi kutub utara? Sebab apa? Tak dengar? Sebab dia tak nak bercantum. Tak nak bercantum lagi? Sikit lagi, hampir. Sebab arus bergerak dari utara ke selatan. Mana ada siapa cakap arus bergerak daripada utara ke selatan? Medan magnet bergerak daripada utara ke selatan. Itulah. Okey. Tapi itu tak menjawab. Saya tanya kenapa kena kutub yang sama? Kenapa dia kena jadi kutub yang sama? Sebab nak tolak. Menolak. Ya, sebab dia nak tolak. Kenapa dia nak tolak? Ada banyak soalan ni. Jadi apa? Nanti magnet tu bercantum dengan solenoid, kita tak dapat buat oleh tu. Okey. Kalau kita fikir kalau dulu. Kalau dia jadi selatan, utara dengan selatan dia akan menarik. Betul? Okey, bila dia menarik, dia dah melekat, dia boleh bergerak tak? Tak boleh. Tapi kita tahu arus aruhan kalau nak hasilkan arus aruhan kena ada gerakan. So tak bolehlah bagi dia melekat. Okey? Jadi bila dia dah masuk, kita kena tolak dia keluar. Nanti bila dia dah keluar, kita kena tarik balik dia masuk. So dia akan bertukar-tukar. Dia akan tarik, tolak. Okey? Okey, sekarang ni kita cerita pasal dia masuk dulu. Okay, bila dia masuk kutub utara, dia akan jadi kutub yang sama. Okey, supaya nanti dia akan menolak. Bukanlah nanti, supaya dia akan menolak lah. So bila dia jadi kutub utara, kita genggam tangan kanan, pastikan utara ikut dalam rajah. So utara belah kanan. So kita dapat jari kat depan ni turun ke naik? Naik. Tengok betul. Turun. Utara kanan kiri. Turun. Turun kan? Okey, jadi kita lukiskan arus. Okey, yang turun tu maksudnya arus arus pada konduktor yang dililit tu bahagian depan ni dia turun. So kita lukiskan turun kat sini, label arus. So dia turun. Okey? Okey, so tak habis lagi. Kita turunkan dia sampai ikut je wayar tu punya lukisan. Okey, so dia pergi sini. Okey, jadi pada galvanometer, arus tu dari kiri ke kanan. So bila kita nak lukiskan pesongan jarum galvanometer, pesongan dia pergi kiri ke kanan? Kiri.
kiri. Okay, so pesongan ni awak buatlah pesongan besar kecil ke tak kisahlah. Janji ada nampak pesongan dia. Okay, so boleh. Okay, tadi masuk kutub utara, so dia jadi kutub utara, jadi dia akan sama kutub, dia akan menolak. So apa yang berlaku bila dia tolak? Bila dia tolak, magnet tu terkeluar lah. Okay, magnet tu tolak, terkeluar. Yang keluar yang belakang ni kutub utara. So dekat solenoid, dia akan jadi selatan pula. Dia tukar. Dia akan jadi tukar kutub selatan, so utara yang belah sana. Okay. Okay, kenapa dia jadi kutub selatan? Supaya nanti dia akan tarik balik. Dia akan tarik balik. Okay, jadi magnet tu nanti dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. So dia akan sentiasa menghasilkan arus aruhan. Okay. Okay, so bila kutub utara kat sebelah sana, so kita genggamlah ke sana pula. Genggam ke sana. Okay, bahagian depan kita ni arus naik ke turun? Naik. Genggam. Naik. Naik kan? Naik. So kita lukiskan arus naik. Naik. So teruskan ke belakang tu dia turun. Okay, yang ini naik, yang ini dia pergi ke kiri. Jadi arus pada galvanometer daripada kanan ke kiri. So pesongan jarum dia akan pergi Kanan. Okay, so macam tu. Jadi kalau magnet ni dia keluar masuk. Jadi jarum galvanometer ni dia akan ke kiri kanan. Macam tu. Okay, sentiasa ada arus. Okay, boleh? Boleh. Okay, kita try. Ya. Tentu kalau magnet utara masuk kan, patutnya dikeluarkan. Tapi kita paksa juga dia masuk, nanti jadi apa? Kita tak boleh paksa. Dia akan gerak sendiri. Dia tak ada paksaan. Tak ada. Dia daya ni bukan daya daripada kita. Kita tolak ke bukan. Dia tak. Daya ni daripada dia sendiri. Daya tolakan dengan tarikan ni adalah daripada kesan medan magnet tu sendiri. Faham. Okay, lukis ni. Lukis pula. Okay, so kita nak buat ni. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 dulu. Boring lah, asyik-asyik mula nombor 1 kan. Kita mula nombor 2. Okay, so kutub utara selatan keluar, magnet keluar. So dekat sini jadi kutub apa? Selatan. So utara dekat belah kanan. Okay, jadi tangan kita akan jadi macam mana? Saya nak tengok tangan korang betul tak? Mana tu? Ya, betul ke Kia? Okay, ibu jari mesti dekat utara. Okay, so utara sana. Saya ikut awak lah. Okay, utara kat sana. Kan? Awak nampak? Ikut awak sini lah. Okay, so utara sini. Jadi jari 4 yang depan menghadap kita ni turun ke naik? Turun. So turun sampai sini dia pergi ke kanan. Okay, jadi jarum dia pergi ke? Kiri. Okay, so macam tu je. Okay, so ni, cuba ni. 3. Okay, cuba awak buat. Bagi tahu saya pesongan dia pergi mana. Kiri. Dah. Kanan. Kiri. Amir kata kiri, Hakim Wan kata kanan. Lokman kata kanan. Siapa nak setuju dengan Hakim? Hakim pula. Siapa nak setuju dengan Lokman? Siapa nak setuju dengan Amir? Saya Hakim juga. Saya setuju dengan Amir. Siapa kata kiri? Sebab dia masuk. Jadi S kat sini. S kat belah kiri. Utara belah kanan. Okay. So dia masuk. Yang masuk ni S kan? So kat sini akan jadi kutub S juga. S. Sini akan jadi utara. Okay. So kita genggam macam tadi juga. So arus akan turun.
turun. Oh, Pergi kiri. sana, pergi sana. Okey. So galvanometer pergi ke Kiri. kiri. Okey. Macam tu je. Kita tengok, kita tutup. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok pada lilitan ni, dia ada beberapa jenis lilitan tau. Bukanlah beberapa. Biasanya okey macam ni kan. Macam yang tadi awak tengok, contoh kita buat katalah ini solenoid. Okey, yang tadi tu lingkaran dia lebih kurang dah macam ni kata. Tadi bukan. Okey, yang ini dia macam bentuk S lingkaran dia. Okey, ni galvanometer. Okey, apa beza dia? Dia akan menghasilkan arah arus yang berbeza. Okey, kalau dia macam ni. Ya. Cik. Ini galvano. Okey. Katalah yang masuk utara. Masuk Ini pun utara juga yang masuk. So bila masuk dua-dua utara, sini akan jadi utara, selatan. Utara, selatan kan? Okey, kalau ikutkan yang kita tengok yang belah kiri dulu. Kita ikut yang ni dulu. Okey, kalau utara sana, so kat depan ni arus dia akan naik. Betul? Okey, naik. Kita ikut lingkaran Kita ikut lingkaran naik. So belakang ni dia akan turun, dia akan pergi sini, lah. Jadi pointer dia, galvanometer akan ke kiri. Okey, tapi yang gambar satu lagi ni, utara, selatan, so dia naik. Dia akan dapatkan, dapat sama pula. Kisah saya yang salah. Okay, naik, dia akan naik juga kan. Okay, dia dapat yang samalah. Kiri juga. Okay, tapi kita tengok yang ni. Okay, rajah ni masuk selatan. Okay, masuk magnet yang sama. So arah dekat depan pun sama, ke bawah lah sebab utara pasal sana kan. So bawah. Tapi kenapa kesongan galvanometer dia lain? Lilitan dia lain. Sebab lilitan dia. Okay. So kena perhatikan lah cara lilitan dia macam mana. So kita ikut je arah arus tu. Ikut lilitan dia ke bawah, ke depan kat mana, okay, yang belakang tu ke mana. So kita ikut je, so, tak ada masalah. Okay, sebab kadang-kadang ada budak yang jenis dia hafal. Kalau arus kat depan tu turun, dia mesti besar ke kiri. Tak semestinya. Kita kena tengok lilitan. Okay, so kita tak nak hafal, jadi kita dah faham. Okay, so sikit lagi sebelum saya tamatkan, kita tengok faktor. Ada 3 faktor. Sebelum itu, faktor-faktor ini adalah mengikut hukum Faraday. So, hukum Faraday kata apa? Hukum Faraday kata magnitude DGE teraruh dalam satu konduktor berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Bermaksud, lagi banyak kadar perubahan flux magnet yang berlaku ataupun lagi banyak pemotongan flux magnet, lagi tinggi DGE yang teraruh dan lagi tinggi arus aruhan yang mengalir lah. Okay. So faktor dia apa? Ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah, okay, ni faktor apa? Kalau awak tengok rajah ni, awak rasa apa faktor ni? Bilangan lilitan. Okay, bilangan lilitan. Solenoid tadi. Kalau bilangan lilitan solenoid banyak, so dia akan menghasilkan lebih banyak pemotongan flux magnet. Okay. Bila banyak pemotongan flux magnet, lagi banyak DGE teraruh, lagi tinggilah arus aruhan yang mengalir. Okay, boleh? So, bilangan lilitan. Okay, faktor yang kedua. Okay, apa dia? Apa dia? Dengan magnet. Apa dia? Kelajuan magnet masuk. Kelajuan. Bukan medan. Okay, satu. Yang ini jarak dia tinggi, yang rendah. Yang ini jarak dia tinggi. Kan? Okay. So sebenarnya ketinggian dia. Ketinggian magnet dilepaskan. Yang ni lebih kurang kamu punya eksperimen tau sebenarnya. So ketinggian magnet yang dilepaskan ni
dia sama juga kita wakilkan dia untuk laju gerakan. Laju. Lagi tinggi kedudukan magnet dilepaskan, lagi tinggi laju gerakan dia. Okay? Sebab kalau kita nak lajukan magnet susah lah, payah kita nak manipulasikan kita punya eksperimen kan. Jadi kita wakilkan dengan ketinggian. Jadi lagi tinggi ketinggian magnet dilepaskan, lagi tinggi laju gerakan, maka lebih banyak pemotongan flux magnet. So lebih banyak arus aruhan yang mengalir. Okey, faktor yang terakhir, yang ketiga adalah, saya dah bulat kat situ, lupa nak padam. Size magnet. Okey, satu magnet ni, satu magnet nipis, satu magnet tebal. Okay, yang ini menunjukkan dia punya kekuatan medan magnet. Okey, magnet yang lebih kuat, dia akan menyebabkan lebih banyak pemotongan flux berlaku. So lebih tinggilah DGE teraruh, lagi banyaklah arus aruhan yang mengalir. Boleh? Ada 3 faktor tadi. Ya. Ini saja tanya. Kalau kita masuk magnet kat dua-dua belah apa jadi? Dua-dua belah macam mana tu? Atas bawah kita masukkan magnet. Maksudnya dekat sini ada magnet, kat sini pun ada magnet. Dia akan ada 2 arus aruhan lah. Tu kebat tu. Bagus Amir. Sebab kadang-kadang memang ada soalan, dia akan keluarkan macam tu. Dia akan jadi, dekat solenoid tu, dia akan jadi ada kutub utara, selatan, utara. Ada macam, dia ada satu soalan SPM tu dia buat macam tu. Dia bagi solenoid macam ni kan. Okay. Ni tak berlah info je lah kan. So katalah ni lilitan dia, lilitan banyak. Okay, satu kutub kat sini masuk, okay, satu lagi kat sini. Katalah utara-utara kan. Utara-utara masuk. So dekat solenoid tu dia akan ada yang ini akan jadi utara, ni akan jadi utara, ni akan jadi selatan. Dekat tengah-tengah tu dia akan jadi selatan. Lambat sikit keluar kat sini. Okay. Tapi kalau kes ini dia punya arus aruhan dia akan ada 2 arus aruhan lah. Dia akan sambungkan lain lah. Saya tak ingat soalan dia macam mana. Nanti kalau jumpa tu saya tunjukkan. Dia punya, tapi dia kurang, saya tak pasti sama ke atau lain. Tapi dia akan menghasilkan arus aruhan juga. Okey, so ada soalan apa tak? Ya? Tak ada. Ya. Tadi tu yang kita pakai jari, ibu jari tu kan? Kan dia punya ibu jari tu dekat utara kan? Dia punya yang utara tu ikut solenoid ke atau ikut magnet tu? Utara yang ikut solenoid. Solenoid. Okay, so 3 faktor Faraday tadi. Yang pertama bilangan lilitan, yang kedua laju gerakan dan yang ketiga adalah kekuatan medan magnet. So itu adalah hukum Faraday. Okay, tak ada apa-apa soalan Tak ada, Syed. Tak ada, teacher. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, sekejap saya stop recording.